Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya bernombor matrik 066510 Nur Izzati binti Jamaluddin daripada kumpulan ke-22 akan memulakan perbentangan untuk subjek jenayah dan delinkuensi. Tajuk jenayah yang telah kami pilih untuk dikupas bersama adalah keldai dadah. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, dadah membawa maksud ubat-ubatan atau bahan seperti syabu, ganja dan sebagainya yang merosakkan atau memburukkan keadaan mereka yang menggunakan ia secara berterusan. Keldai dadah pula membawa maksud seseorang yang secara rela atau telah dipedaya untuk membawa dadah daripada suatu tempat ke tempat yang lain. Terdapat banyak kes seperti ini telah terjadi. Cara sedikit ini mempedaya orang yang terdesak dengan menjanjikan kerja disertakan gaji yang lumayan, tetapi mereka harus bekerja di luar negara dan tanpa mereka sedar mereka telah terjerat dan menjadi keldai dadah. Bagi mereka yang menjadi keldai dadah secara rela, pelbagai cara yang telah digunakan untuk mengelakkan daripada ditangkap pihak berkuasa. Antaranya, pertama, mereka telah menyembunyikan dadah di dalam bagasi, di bahagian makanan atau haiwan peliharaan. Ini kerana mereka beranggapan bau-bau daripada bahagian tersebut akan menghalang dadah daripada dikesan. Kedua, mereka telah menelan bahan terlarang dalam bentuk kapsul lalu memuntahkan ia setelah mereka tiba di tempat yang telah ditentukan. Ketiga, mereka memasukkan bahan terlarang tersebut ke dalam tubuh atau kemaluan mereka bagi mengelakkan diperiksa. Keempat, mereka telah mengikat dengan cara body pack di keliling badan mereka dengan harapan tidak dijumpai bahan terlarang tersebut. Berikut adalah contoh cara yang dinyatakan sebentar tadi. Dapat kita lihat di gambar X-ray tersebut, kapsul-kapsul dadah telah ditelan dan duduk di dalam perut keldai dadah. Cara ini boleh mendatangkan sakit yang teruk, malah membunuh keldai dadah. Dapat kita lihat di sini kesanggupan mereka untuk mengedar dadah bagi mendapatkan duit untuk terus hidup. Terdapat 3 jenis kesalahan dadah yang kita perlu ambil tahu. Pertama, kegunaan peribadi, self-administration, yang diletakkan di bawah Seksyen 15 Akta Dadah Berbahaya dianggap kesalahan yang kurang serius berbanding memiliki dan mengedar. Kesalahan ini dibuktikan menerusi ujian kimia yang dijalankan ke atas air kencing atau sampel darah orang yang dituduh, dan ia membawa hukuman tidak melebihi RM5,000 atau hukuman penjara tidak melebihi 2 tahun. Kedua, pemilikan diletakkan di bawah Seksyen 6 atau Seksyen 12 dalam kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya, bergantung pada jenis dadah. Konsep legal bagi memiliki memerlukan 3 asas utama yang dibuktikan, iaitu jaga, kawal dan tahu. Perbuatan dan elemen mental, iaitu niat dan kesalahan. Ketiga-tiga asas ini diperlukan untuk mencari seseorang yang bersalah kerana memiliki dadah. Hukuman memiliki dadah boleh berbeza-beza daripada denda ke penjara seumur hidup dan sebatan, bergantung kepada berat dadah berkenaan. Contohnya, jika anda didapati bersalah dan memiliki di antara 2 hingga 5 gram heroin, Seksyen 39A dalam kurungan 1 menyatakan mahkamah boleh menjatuhkan hukuman 2 hingga 5 tahun dan 3 hingga 9 sebatan. Di samping itu, jika anda didapati bersalah memiliki lebih daripada 5 gram heroin, anda boleh dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun hingga ke seumur hidup, minimum 10 sebatan di bawah Seksyen 39A dalam kurungan 2. Hal ini bermaksud jika anda bersalah memiliki dadah di bawah Seksyen 39A dalam kurungan 2 atau mengedar dadah, mahkamah tidak boleh menggunakan budi bicaranya untuk melepaskan anda dengan jaminan, tetapi anda akan ditahan reman sehingga perbicaraan tamat. Tempoh tahanan reman boleh menjangkau masa yang lama, tidak kurang daripada setahun, kerana proses perbicaraan turut memakan masa. Kesalahan paling teruk di bawah Akta Dadah Berbahaya adalah mengedar dadah, kerana ia membawa hukuman mati mandatori. Untuk membuktikan kesalahan pengedar dadah, pertamanya, pendakwaan perlu membuktikan bahawa anda memiliki dadah berbahaya dan pemilikan itu bertujuan untuk mengedar dadah tersebut. Jika selama ini kita bersangka bahawa mengedar dadah merujuk kepada menyeludup dadah melepasi pihak kastam, definisi legal bagi mengedar telah diterangkan secara terperinci di dalam Seksyen 2 Akta Dadah Berbahaya. Mengedar termasuk melakukan mana-mana perbuatan tersebut,
pergilangan, mengimport, mengeksport, menyimpan, menyembunyikan, membeli, menjual, memberi, menerima, menyimpan, mentadbir, mengangkut, membawa, menghantar, menyampaikan, mendapatkan, membekal atau mengedar mana-mana dadah berbahaya. Namun, kebelakangan ini, beberapa tokoh terkemuka telah menyatakan pendapat mereka tentang tahap keberkesanan hukuman mati mandatari terhadap mereka yang ditahan. Pada 2012, telah dihuraikan di Parlimen bahawa jenayah pengedaran dadah antara 2009 hingga 2011 sebenarnya telah meningkat walaupun hukuman mati mandatari telah dijalankan. Menurut Datuk Seri Nazri Abdul Aziz, beliau menyatakan bahawa dengan hukuman ini, mereka yang tidak bersalah atau bukan kepala sindiket telah ditangkap dan menerima hukuman mati. Namun, dalam list sebaliknya masih bebas dan melakukan jenayah, malah mengatur strategi untuk memperluaskan sindiket mereka. Antara isu semasa tentang keldai dadah yang dilakukan oleh remaja di Malaysia termasuklah kejadian yang berlaku pada Mac 2021. Menurut keratan akhbar yang ditulis oleh Zatul Ifah Zulkifli 2021, pada 1 dan 4 Mac 2021, dua orang remaja bawah umur yang juga merupakan calon sijil pelajaran Malaysia SPM telah ditahan di dua lokasi berasingan iaitu di Kijal dan Ceneh, di mana kedua-dua tempat tersebut terletak di daerah Kemaman. Penahanan dua remaja ini telah membongkarkan taktik sindiket pengedaran dadah di Kemaman yang dikesan menjadikan remaja bawah umur sebagai keldai dadah dengan hanya RM40 sebagai upah. Di sini jelas menunjukkan bahawa sindiket pengedaran dadah menganggap remaja bawah umur ini sebagai seorang yang naif kerana mereka sanggup menjerumuskan diri dalam kegiatan berbahaya ini dengan bayaran hanya RM40, sedangkan keuntungan yang didapati oleh pengedar dadah tersebut jauh lebih tinggi. Selain itu, pada Julai 2020, dua remaja termasuk seorang pelajar IPTA di Sarawak menjadi keldai dadah buat kali pertama ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2. Menurut artikel yang ditulis oleh Kumara Sabapati, kedua-duanya yang berusia 22 dan 19 tahun ini dikatakan cuba membawa keluar dadah jenis syabu bernilai RM440,000 ke Sarawak. Ketua Polis Daerah KLIA, Assistant Commissioner Zulkifli Adam Shah berkata, kedua-dua suspek berkenaan diupah RM600 untuk setiap kilogram dadah oleh sindiket yang berpusat di Sarawak untuk mendapatkan bekalan di Selangor. Polis mendapati bahawa faktor penutupan pengajian akibat COVID-19 mendesak pelajar mencari pendapatan sambilan menerusi kenalan rapatnya untuk terlibat dalam kegiatan terlarang ini. Sindiket berkenaan mungkin menganggap kawalan pemeriksaan dilonggarkan di KLIA dan KLIA 2 akibat terlalu tertumpu kepada COVID-19 dan mereka memulakan aktiviti terlarang mereka. Selain itu, pada 21 Mei 2021, seorang remaja lelaki sanggup meletakkan nyawanya ke tali gantung dengan menjadi kedai dadah berupahkan 1 gram dadah jenis syabu bernilai RM100. Menurut artikel yang ditulis oleh Muhammad Riza Nizam, remaja yang berusia 23 tahun itu diminta untuk menyimpan 510 gram syabu di rumah keluarganya di Kampung Padang, Melaka. Menurut polis yang terlibat, dadah tersebut dianggap bernilai RM2,000 dan siasatan awal suspek mengaku bahawa dia sudah seminggu menjadi keldai dadah. Mengeruhkan keadaan lagi, pihak polis mendapati bahawa remaja tersebut positif dadah setelah melakukan ujian air kencing. Maka kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana memiliki dadah yang mana membawa hukuman mati mandatori jika disabit kesalahan. Akhir sekali, pada tahun 2017, seorang remaja lelaki dan perempuan masing-masing berumur 16 dan 14 tahun adalah antara 19 individu warga tempatan yang ditahan polis di sekitar Lembah Kelang kerana dipercayai terlibat dalam sindiket pengedaran dadah menggunakan keldai dadah. Timbalan Ketua Polis Selangor Datuk Abdul Rashid Abdul Wahab berkata, kesemua mereka diberkas pada 13 dan 14 Disember di beberapa lokasi termasuk di lapangan terbang
Antarabangsa Kuala Lumpur. Pada 13 Disember, polis menahan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun dan seorang lelaki berumur 39 tahun yang kelihatan mencurigakan ketika memasuki Balai Pelepasan Keluar Negara di KLIA. Pemeriksaan mendapati kedua-dua suspek menyorokkan 16 bungkusan plastik berisi syabu seberat 4.2 kilogram. Mereka mengikat dan melekatkan masing-masing 8 bungkusan dadah pada peha dan betis mereka. Remaja berkenaan tidak bersekolah sementara lelaki terbabit bekerja sebagai pembantu restoran disyaki mahu menaiki penerbangan ke Taiwan. Susulan tangkapan itu, pihaknya berjaya memberkas seorang lelaki tempatan disyaki anggota sindiket pengedaran dadah terbabit di sebuah hotel terkemuka di Damansara, Petaling Jaya pada 1 pagi 14 Disember dan merampas 1.5 kilogram syabu. Polis kemudian menyerbu sebuah lagi hotel di kawasan sama dan berjaya merampas 2.3 kilogram syabu serta 156 gram ketamin dengan kesemua rampasan dalam kedua-dua serbuan itu dianggap bernilai RM273,660. Siasatan lanjut membawa kepada penahanan 16 lagi anggota sindiket itu termasuk seorang remaja perempuan berusia 14 tahun di sebuah pangsapuri di Ceras dan beberapa buah rumah di Petaling Jaya. Sindiket ini dipercayai aktif sejak beberapa bulan lepas dan menyasarkan golongan bawah umur sebagai keldai dadah. Modus operandi mereka ialah mengikat dadah pada badan serta menggunakan hotel sebagai tempat balut dan bungkus dadah selain menggunakan rumah transit untuk persediaan anggota sindiket sebelum keluar negara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya kes jenayah kedai dadah. Antaranya ialah tahap pemikiran yang lemah dan mudah ditipu oleh anggota sindiket, kekurangan didikan agama, faktor masalah kewangan yang serius dan kemudahan teknologi maklumat. Walaupun kita sekarang berada dalam zaman teknologi dan semua maklumat dapat disampaikan secara mudah, namun, masih terdapat segelintir masyarakat yang mempunyai tahap pemikiran yang lemah dan mudah ditipu, terutamanya golongan wanita dan remaja. Hal ini kerana golongan ini mudah terpedaya dengan kata-kata manis dan tipu helah yang ditawarkan oleh anggota sindiket seperti gaji yang lumayan, percutian yang mewah dan sebagainya. Sebagai buktinya, sebanyak 233 orang telah ditahan di lapangan terbang KLIA dengan rampasan dadah sebanyak 6.6 juta ringgit Malaysia. Hal ini menunjukkan golongan ini bersikap mudah percaya dan kelabu mata dengan kemewahan dan cinta yang ditawarkan oleh lelaki ataupun wanita warga asing. Hal ini kerana mereka ingin membuktikan rasa cinta mereka tanpa memikirkan keburukan yang akan timbul pada akhir nanti. Setelah bahawa masyarakat yang mempunyai pemikiran yang lemah dan mudah terperangkap dengan tipu helah anggota sindiket menyebabkan mereka terjerumus dalam kancah kedai dadah. Antara punca lain yang menyebabkan berlakunya kes kedai dadah ialah masalah kewangan yang serius. Apabila mereka mengalami masalah kewangan yang serius, kemungkinan mereka turut mengalami taraf hidup yang tinggi dan masalah ekonomi, terutamanya golongan yang tinggal di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur. Hal ini kerana mereka tidak mampu untuk menampung pembelanjaan seharian mereka yang melebihi tahap kemampuan kewangan mereka bagi meneruskan kehidupan mereka di sana. Jadi, golongan ini telah memilih jalan yang singkat dengan menjadi kedai dadah supaya mereka akan lebih cepat kaya dan mengaut keuntungan yang besar. Tambahan pula, upah yang ditawarkan kepada mereka adalah sangat lumayan. Menurut Zulkifli Ali, kadar upah yang diterima oleh individu yang menjadi kedai dadah antara RM5,000 sehingga RM10,000 Malaysia. Menurut beliau juga, individu yang ditangkap, mereka mengetahui dan sedar bahawa mereka memiliki ataupun membawa barangan yang terlarang.
Hal ini menunjukkan tidak semua orang terpedaya untuk menjadi kedai dadah, namun mereka dengan rela hati untuk melakukan kegiatan ini kerana mereka ingin cepat kaya dan mereka dikaburi oleh upah yang ditawarkan. Jadi anggota syndicate ini akan memilih golongan yang miskin ataupun memiliki masalah kewangan untuk menjadi masa sebagai kedai dadah. Agama merupakan pegangan dan panduan hidup bagi seseorang individu. Kerana pegangan agamanya lemah, maka terpesonglah seseorang itu daripada landasan yang benar. Keadaan ini menyebabkan mereka tidak dapat membezakan sesuatu perkara itu adalah benar ataupun tidak. Oleh sebab itu, mereka sanggup untuk menjadi kedai dadah walaupun mereka tahu perkara tersebut adalah tidak benar dan berdosa. Hal ini kerana kegiatan ini akan mendatangkan kesan buruk kepada masyarakat, negara dan individu tersebut. Rasulullah SAW turut melarang umatnya daripada melakukan sesuatu perkara yang mendatangkan kemudaratan. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang mudarat dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Pada hadis ini dapat dirumuskan bahawa Rasulullah SAW melarang umatnya daripada melakukan perbuatan bukan sahaja yang memudaratkan diri sendiri, bahkan memutuskan kemudaratan kepada orang sekeliling. Hal ini kerana kedai dadah ini memainkan peranan untuk membawa masuk ataupun membawa keluar dadah daripada dalam negara. Apabila dadah ini dibawa masuk ke dalam negara, dadah akan mengedarkan dadah ini secara meluas. Hal ini dapat merosakkan masyarakat kerana ramai masyarakat menjadi penagih dadah. Seterusnya, ia akan menjejaskan imej negara. Bukan itu sahaja, kedai dadah ini akan menggunakan pelbagai strategi untuk mengelakkan dadah ini dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Narkotik Bukit Aman, Datuk Osman Harun, kedai dadah ini sanggup menelan dadah tersebut walaupun dia tahu perbuatannya itu akan meragut nyawanya sendiri. Hal ini disebabkan oleh keteguhan iman yang lemah, menyebabkan mereka kelabu mata dengan upah yang ditawarkan sehingga mereka sanggup mengetepikan apa itu haram dan halal. Dalam dunia yang berteknologi ini, manusia lebih meluangkan masa dengan melayari internet ataupun melayari laman sosial masing-masing. Di Malaysia, majoriti masyarakat memiliki akaun laman sosial sendiri. Pada tahun 2021, Malaysia merekodkan 28 juta pengguna media sosial atau 86% daripada rakyat di negara ini memiliki akaun laman sosial sendiri. Jadi, anggota syndicate ini telah menggunakan kaedah media sosial untuk menjerat masa-masanya, terutamanya golongan wanita miskin, remaja dan janda. Hal ini kerana golongan ini mudah dipikat dengan kata-kata manis, kemewahan yang dimiliki oleh lelaki tersebut dan upah yang lumayan. Apabila golongan ini telah terperangkap dengan helah anggota syndicate, mereka akan memperdayakan golongan ini untuk membawa dadah. Pada tahun 2013, 30 wanita Malaysia termasuk seorang remaja 14 tahun telah ditahan di pintu masuk ke luar negara, antaranya ialah Australia, Taiwan, Jepun dan China. Hal ini menunjukkan wanita Malaysia mudah terpedaya dengan anggota syndicate kerana mereka telah gelap mata dengan upah yang ditawarkan, percutian yang mewah, diberi wang pembelanjaan dan menikmati makanan yang mahal secara percuma dengan syarat mereka sanggup untuk membawa dadah. Jelaslah bahawa kemudahan teknologi maklumat telah menyebabkan berlakunya peningkatan kes kedai dadah kerana ia memudahkan anggota syndicate untuk mencari masa. Langkah yang diperlukan bagi mengatasi jenayah kedai dadah ini ialah pihak kerajaan perlu memberikan hukuman setimpal dengan pengedar dadah agar dapat memberi pengajaran kepada masyarakat lain. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh, beliau menyatakan bahawa jika dilihat di bawah Akta Dadah Berbahaya, ada peruntukan yang menyatakan mahkamah boleh menghukum pengedar dadah dengan hukuman penjara seumur hidup
dengan tidak melebihi 15 kali sebatan. Selain itu, ibu bapa hendaklah memberikan didikan agama dan moral yang sempurna. Ibu bapa perlulah menekankan kepentingan ajaran agama terhadap pembentukan mental anak-anak, kerana didikan agama dan moral dapat menjamin bahawa mereka akan dapat membezakan antara perkara yang baik dengan yang buruk, dan seterusnya mendukung anak-anak mengawal tingkah laku dan perbuatan mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana kelompok inilah yang paling rapat dengan mangsa dan paling berpeluang untuk mempengaruhi segala tindak tanduk mereka, terutamanya dalam menjejak segala aktiviti yang mereka lakukan sepanjang masa. Mereka juga harus memastikan anak-anak mereka mendapat ajaran agama yang mencukupi. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah meluangkan masa untuk memberi ajaran agama kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi, kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Didikan agama yang dibekalkan kepada mereka dapat memastikan bahawa anak-anak mempunyai benteng diri yang kukuh untuk menolak ajakan rakan-rakan untuk melibatkan diri dalam apa-apa tindakan yang mampu membunuhkan imej diri dan merosakkan nama baik sesebuah keluarga. Langkah yang ketiga ialah mengadakan kerjasama serantau antara negara. Kerjasama serantau memerlukan usaha sama dan kata sepakat antara negara jiran bagi mengambil langkah berjaga-jaga dalam menyelesaikan masalah keldai dadah yang melibatkan negara mereka. Hal ini disebabkan kes keldai dadah yang semakin berleluasa dan membimbangkan rakyat di seluruh dunia. Sehubungan dengan itu, hasil daripada perbincangan daripada kerjasama serantau yang dilakukan, pelbagai perkara dapat dimanfaatkan bersama dalam membenteras kes keldai dadah yang dihadapi oleh negara serantau. Misalnya, negara yang terlibat dalam kerjasama ini dapat meningkatkan pertukaran maklumat dalam semua aspek masalah dadah melalui organisasi serantau dan antarabangsa. Peranan pertama ialah menghubungkan klien yang memerlukan bantuan, terutamanya mereka yang tidak tahu, untuk mendapatkan sumber dengan menyediakan sumber-sumber yang ada di persekitaran. Pekerja perlu mempunyai kemahiran dalam mengenal pasti sumber dan peluang yang boleh digunakan oleh klien dalam proses memberi pertolongan. Pekerja sosial juga haruslah pandai untuk menilai keadaan klien berkaitan dengan budaya, kelemahan, keupayaan lisan, kestabilan emosi, kecerdasan, kebijaksanaan dan komitmen klien untuk berubah. Pekerja sosial juga haruslah pandai menilai sumber, iaitu mereka mesti memahami apakah perkhidmatan yang ditawarkan, kualiti perkhidmatan tersebut, syarat-syarat, kelayakan dan kos perkhidmatan. Di sini, pekerja sosial juga akan berperanan sebagai rujukan di mana mesti melibatkan aktiviti susulan, iaitu pekerja sosial memeriksa untuk memastikan berkaitan pelanggan dengan sumber yang memenuhi keperluan klien. Pekerja sosial juga akan bertindak sebagai sistem perkhidmatan rangkaian untuk memerlukan interaksi, bahawa pekerja sosial memudahkan urusan berterusan antara pelbagai segmen sistem penyampaian. Pekerja sosial juga akan bertindak sebagai pemberi maklumat, di mana menyampaikan maklumat kepada klien, kumpulan, komuniti atau lain-lain berkaitan dengan polisi yang wujud. Selain itu, pekerja sosial akan berperanan sebagai penggunaan penyelidikan. Sebelum seseorang pekerja sosial melibatkan diri dalam amalan pengetahuan berpandu atau menambah maklumat baru kepada asas pengetahuan profesion, mereka perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada. Pekerja sosial perlu pandai untuk menggunakan pengetahuan yang sedia ada seperti teori berkaitan dengan tingkah laku manusia, data kaji selidik iaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penghasilan penyelidikan pula, keperluan profesion untuk menghasilkan pekerja sosial yang tahu untuk mengendalikan penyelidikan yang berkaitan dengan praktik kerja sosial, kerana praktik kerja sosial adalah berlainan daripada sosiologi dan psikologi. Hal ini sedikit sebanyak dapat membantu mangsa-mangsa yang terlibat dan terjerumus dalam gejala keldai dadah ini. Kesimpulannya, masalah jenayah seperti keldai dadah ini sememangnya memusnahkan masa depan individu yang terlibat, kerana mangsa terpaksa berhadapan dengan hukuman yang berat, termasuklah hukuman gantung serta penjara seumur hidup. Hal ini juga amat memalukan dan mengaibkan keluarga mangsa serta menjejaskan nama baik negara secara menyeluruh. Oleh yang demikian itu, tanggungjawab daripada semua pihak, terutamanya anggota keluarga dan ahli masyarakat yang lain, memainkan peranan yang sangat penting untuk membendung gejala keldai dadah ini daripada terus berleluasa.
Hal ini penting kerana pihak berkuasa seperti polis dan kementerian yang berkaitan iaitu Kementerian Luar dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut memainkan peranan mereka dengan aktif dalam menyedarkan masyarakat daripada terjerumus ke kancah seperti ini. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu dalam memainkan peranan masing-masing untuk menangani kes kedai dadah. Hal ini kerana masalah kedai dadah merupakan salah satu ancaman terbesar kepada negara. Semoga komitmen dan kerjasama daripada semua pihak yang terlibat dapat mengurangkan dan seterusnya mengatasi kes kedai dadah ini secara keseluruhannya.